Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Syarha binti Sanam. Saya merupakan pelajar daripada OUM Johor Bahru. Dan hari ini saya akan membuat rakaman untuk memenuhi tugasan bagi subjek pengantar komunikasi kod subjek ABCC 1103. Dan hari ini saya akan membincangkan mengenai perkembangan teknologi, komunikasi dan media. Okey, yang pertama sekali, teknologi. Saya pasti ramai dalam kalangan anda yang tahu mengenai maksud teknologi, di mana teknologi merupakan penyebaran maklumat melalui alat elektronik seperti telefon, satelit ataupun kabel. Dan ICT, saya juga pasti ramai dalam kalangan anda tahu apa itu ICT. ICT merupakan singkatan daripada Information and Communication Technology, di mana perkembangan teknologi dan komunikasi ini memberikan impak yang positif dan negatif bergantung kepada cara penyebaran individu yang menerima maklumat tersebut. Okey. So saya terus kepada yang isi yang sebenarnya saya nak bentang hari ini, iaitu cabaran teknologi komunikasi dan maklumat. Okey, yang pertama sekali, apabila teknologi komunikasi dan maklumat semakin berkembang, kita akan dapat cabaran yang pertama, iaitu kesahihan maklumat, di mana banyak maklumat yang tersebar dalam media massa yang kita sendiri tak pasti maklumat tersebut benar ataupun tidak, di mana maklumat ini adalah disebarkan daripada pengguna. Sama ada pengguna tersebut mempunyai tujuan yang benar ataupun tidak, kita sendiri tak dapat nak pastikan. Dan suka saya ingatkan pada anda semua, maklumat yang terdapat di media sosial tidak semestinya benar. Saya pasti dalam kalangan korang tahu, terutama sekali dalam media sosial seperti Facebook, maklumat yang dikongsi adalah tidak semestinya benar. Okey, cabaran yang kedua adalah pelayaran web negatif. Web yang tidak bermoral ataupun tidak berfaedah. Sebagai contoh, mungkin web pornografi ataupun web yang tidak berfaedah lah, yang tak sepatutnya dilawat. Khususnya golongan yang selalu terdedah dengan maklumat-maklumat sebegini, iaitu golongan remaja ataupun pelajar sekolah, di mana mereka ini merupakan golongan yang cenderung melawat ke laman sosial negatif ini. Disebabkan perlakuan mereka inilah yang mendorong kepada berlakunya jenayah ataupun pembaziran wang, di mana pelajar akan suka menghabiskan wang dengan melayari web-web yang tidak sepatutnya. Seterusnya, perkembangan media komunikasi ini juga boleh menyebabkan penyebaran fitnah dan gosip, di mana fitnah dan gosip ini boleh memberikan kesan yang tidak baik terhadap orang yang difitnah, kerana ada golongan yang tidak berpuas hati ingin menjatuhkan orang tersebut. Sebagai contohnya artis. Mungkin kita selalu baca komen negatif ataupun gosip mengenai artis di laman media sosial, tapi tak semestinya berita tersebut benar, dan kita boleh sewenang-wenangnya sebarkan maklumat atau fitnah tersebut. Seperti yang anda tahu, fitnah tu berdosa besar kan. So tak sepatutnya kita sebarkan sebagai pengguna ataupun pembaca. Yang keempat, permasalahan remaja, di mana remaja khususnya sangat minat dengan alat gadget yang baru seperti telefon pintar, laptop, di mana alat-alat ini merupakan dapat menghubungkan mereka ke dunia luar dan menyebabkan pelajar suka menghabiskan masa di cyber cafe, menggunakan wang saku yang ibu bapa beri untuk melepak menghabiskan masa. So benda-benda ni merupakan cabaran sekiranya makin berkembang teknologi dalam negara kita. Yang kelima, berlakunya aktiviti perjudian.
Perjudian yang saya maksudkan ni adalah perjudian dalam teknologi, di mana perjudian dalam cyber cafe sebagai contoh, dalam talian, di mana ada cyber cafe yang menawarkan hadiah terhadap individu yang menang dalam perjudian ni. So benda tu boleh menarik minat pelajar untuk melepak menghabiskan masa semata-mata nak mendapatkan habuan. So ni sepatutnya dihentikan. Yang keenam, perubahan gaya hidup. Teknologi yang meningkat ni menyebabkan pelajar ikut trend daripada negara barat. Mungkin sebagai contoh, berpakaian yang seksi, sebab mereka nampak contoh dekat luar. Bagi mereka, apa yang mereka nampak tu cantik dan mereka patut ikuti. Tapi sepatutnya tak. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena mengekalkan adat ketimuran. Okay, seterusnya pencemaran bahasa. Benda ni sangat sinonim dengan pelajar dengan masyarakat zaman sekarang, di mana berlakunya perbualan yang kerap dalam laman sosial. Sebagai contoh, sewaktu berchatting, WhatsApp, dalam Facebook, individu suka menggunakan perkataan singkatan sehingga menyebabkan ramai kalangan individu yang suka berkomunikasi secara menggunakan perkataan yang penuh. Disebabkan selalu menggunakan perkataan singkatan, menyebabkan bahasa pun terganggu lah. So bahasa Melayu tidak diterapkan. So ini merupakan masalah yang perlu dibendung. Seterusnya, penyelesaian terhadap cabaran yang saya bincangkan tadi. Yang pertama, kesahihan maklumat. Okey, orang ramai sepatutnya peka lah terhadap perkembangan ekonomi. So ada individu yang mampu mencipta maklumat palsu. Sebagai contoh, yang sekarang ni ramai dalam dalam kalangan masyarakat yang suka melakukan penipuan. Sebagai contohnya scammer, hantar WhatsApp, hantar mesej. Contohlah yang sekarang yang paling latest maklumat yang sekarang ni, yang bantuan VPN tu. Kan ramai scammer yang hantar mesej minta maklumat daripada rakyat. So siapa yang tak tahu, follow, bagi maklumat diri, bagi maklumat akaun. So benda tu sepatutnya kena pastikan terlebih dahulu betul ke tak. Kalau tak pasti, korang boleh telefon pihak yang berkenaan. Sebagai contoh, boleh telefon lembaga hasil. Tak pun kalau tak pasti, korang tak payah reply. Sebab benda tu tak semestinya betul. Okey. Seterusnya, yang penyelesaian bagi laman web negatif yang tadi tu, caranya ibu bapa perlu memantau aktiviti anak mereka, di mana mereka perlu melihat apa aktiviti yang anak mereka lakukan, mereka melayari web apa. So kena ambil tahulah, tak boleh biarkan anak. Sebab zaman sekarang teknologi yang semakin berkembang, banyak pop-up keluar sekiranya kita melayari internet. Tak kisahlah kita nak melayari internet untuk cari maklumat lebih. Okey. Seterusnya, bagi menghentikan fitnah dan gosip ni, apabila kita dah mendapat berita mengenai fitnah ataupun gosip, tapi kita tak pasti, so kita boleh direct tanya pada orang tu. Tak semestinya benda fitnah dan gosip ni berlaku kepada artis. Ada juga kepada orang biasa, mungkin peniaga. Ada peniaga yang difitnah oleh peniaga lain dengan bertujuan negatif. Mungkin dengan cara itu dia boleh dapat keuntungan lebih. Sebagai contoh, kita buka je laman sosial, terus baca peniaga ni tak baik lah, hantar barang tak sampai, dah bayar tak post. Kita pun percaya bulat-bulat. Sepatutnya tak boleh. Kita boleh hubungi seller tu terus, tanya pada dia, betul ke tak awak buat macam ni? So bila benda tu kita dah dapat pastikan tak betul, kita pun hentikan sebaran maklumat tersebut. So kita boleh jauhkan diri daripada fitnah dan gosip ni. So maklumat yang palsu boleh berhentilah daripada tersebar. Okay, seterusnya permasalahan remaja, iaitu gejala sosial yang tadi tu. Ibu bapa sangat memainkan peranan penting, di mana mereka perlu mengawal aktiviti ataupun pergerakan anak mereka. Contohnya,
ramai dalam kalangan pelajar yang balik daripada sekolah pergi ke pusat tuition. Tapi ada juga dalam kalangan pelajar yang menggunakan itu sebagai alasan untuk melepak di cyber cafe ataupun di rumah kawan. So ibu bapa kena ambil tahulah, kena telefon anak-anak balik pergi mana. Kalau boleh ikori je pergi sekolah. So ibu bapa boleh tahu, oh betul anak aku belajar. Okey, tak apa. Kalau tak betul, korang boleh hentikanlah awal-awal. Tak naklah benda negatif berlaku. Lepas tu yang kelima, aktiviti perjudian dalam talian. Okey, aktiviti perjudian dalam talian ni simple. Benda ni boleh dihentikan sekiranya pihak berkuasa mengambil tindakan, di mana menyerbu pusat cyber cafe tersebut, baik ambil tindakan, dakwa mereka, kenakan tindakan yang sewajarnya lah supaya tak berulang. So benda ni pelajar-pelajar pun takut untuk ke sana, sebab sekiranya mereka ke sana, mereka pun akan kena tangkap lah sekali. Okay, seterusnya perubahan gaya hidup. Ibu bapa juga kena pantau perlakuan anak-anak, cara pemakaian anak-anak. Sebagai contoh, kena suruh anak mungkin pakai baju Melayu ataupun pakai baju kurung sebab tu hari Jumaat, ataupun ketika pergi menghadiri majlis yang formal, sebagai contoh majlis perkahwinan ataupun sebagainya lah. Sebab sekiranya kita tak pantau anak-anak kita, boleh je nak ikut daripada ni pemakaian cara luar, pakai seluar jeans. Sepatutnya kalau boleh tak boleh lah kan. Sepatutnya kena hentikan lah, sebab kita kena mengekalkan budaya ketimuran dalam diri kita. So kita kena ajar anak-anak kita macam tu. Seterusnya, pencemaran bahasa yang tadi. Kat sini pun sama, ibu bapa juga kena main peranan penting, di mana mereka perlu suka berkomunikasi dengan anak-anak. So sekiranya anak-anak tersebut berkomunikasi dengan cara ataupun bahasa yang betul dan perkataan yang sepenuhnya, so kita boleh tahu anak-anak kita berkomunikasi macam mana. Kena selalu pantau, kena selalu berkomunikasi. So itu je lah yang saya nak sampaikan pada semua. Saya harap semuanya faham dan terima apa yang saya sampaikan pada hari ini, dan saya harap semua sekali boleh gunakan teknologi dan maklumat tersebut, teknologi komunikasi dan maklumat sebagai satu pengantar untuk menyebarkan maklumat yang sahih. Jangan menyebarkan maklumat yang tidak sahih suka-suka hati. Okey? Itu je lah. Assalamualaikum.